tindakan mereka tu sebenarnya satu tindakan yang melampaui batas. Orang ajak buat baik, dia menafikan. Orang ajak dia buat baik tapi dia memperlekeh-lekehkan. Maka Allah datangkan satu balasan yang dahsyat kepada mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Summa amma ba'du. Terima kasih kepada pengurusi majlis yang saya hormati, Barisan Kepimpinan Persatuan Ekonomi Muslim Johor, sahabat-sahabat, rakan-rakan peniaga yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pertamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam yang penuh berkat ini diberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama kita berada dalam satu majlis ilmu yang juga mudah-mudahan diberikan kepada kita kefahaman agama, diberikan kepada kita kekuatan untuk mengamalkan, dan juga mudah-mudahan menjadikan satu asbab meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Tuan-tuan, para sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada perkongsian kita yang lepas, pada perkongsian kita pada 2 minggu yang lalu, telah pun kita lihat satu kisah yang masyhur yang kita telah bincangkan daripada surah Yasin, iaitu pada ayat yang ke-13 sehingga ayat yang ke-27, iaitu kisah satu kaum yang Allah khabarkan dalam Quran, iaitu kaum Ashabul Qaryah, satu kelompok manusia yang ingkar, yang degil, yang tidak mahu menerima satu ajakan dakwah kepada mereka. Yang datang pada mereka ini bukannya seorang rasul, bukannya 2 orang, bahkan 3 rasul yang datang kepada mereka untuk mengajak mereka ini beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kepada kisah Ashabul Qaryah ini, bukan sekadar 3 rasul sahaja yang datang kepada mereka untuk mengajak kepada perkara-perkara kebaikan, pahala ditambah lagi dengan kehadiran seorang pemuda yang datang daripada kota yang lain yang bernama Habib An-Najjar, yang mengajak, yang mempertahankan dakwah Rasul-Rasul dan juga menyeru kepada kaum itu untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pada kisah Ashabul Qaryah yang telah pun kita bincangkan pada 2 minggu yang lepas. Bahkan juga pada kisah itu juga menyaksikan betapa jahatnya, betapa tindakan jahat yang dilakukan oleh Ashabul Qaryah yang menolak dakwah Rasul-Rasul dan juga memukul, membelasah, mencederakan Habib An-Najjar sehinggalah mati. Maka pada ayat yang ke-26 dan juga 27 itu, Allah Ta'ala menggambarkan bagaimanakah nikmat yang dirasai oleh Habib An-Najjar waktu mana beliau ini membuktikan imannya, membuktikan tauhidnya kepada Allah dan juga mempertahankan dakwah Rasul-Rasul dengan diberikan nikmat syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat keampunan, dan juga digolongkan beliau ini bersama kelompok orang-orang yang beriman. Maka Allah Ta'ala nak ceritakan, nak gambarkan pula pada ayat yang seterusnya, pada ayat yang ke-28 sehingga ayat yang ke-32 ini, nak menggambarkan bagaimanakah khabar, bagaimanakah keadaan setelah mana Ashabul Qaryah ni mereka membuat kejahatan kepada Habib An-Najjar sehingga mati. Maka Allah katakan bahawa wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama' wa ma kunna munzilin. Dan setelah dia meninggal, yakni Habib An-Najjar, kami tidak menurunkan suatu pasukan pun daripada langit kepada kaumnya dan kami tak perlu untuk menurunkannya. Maka sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah, Allah nak gambarkan pada ayat yang ke-28 ini bahawa tindakan jahat yang dibuat oleh Ashab Qaryah itu satu perkara yang kecil saja bagi Allah Subhanahu Wa Taala.
tidak menjadikan satu ancaman, tak menjadi satu perkara yang membebankan kepada agama, bahkan juga tidak merugikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga tindakan Ashabul Qur'an itu satu tindakan yang sebenarnya mereka lah yang merugikan diri mereka itu sendiri. Sebab apa? Sebab telah datang pada mereka ni kebaikan, datang pada mereka ni ajakan untuk beriman, tetapi mereka mensia-siakan ajakan tersebut. Maka Allah katakan bahawa wa ma anzalna ala qaumi min ba'dihi min junin min as-sam, maka dengan tindakan jahat Ashabul Qaryah itu Allah kata kami tak perlulah nak hantar, tak perlu nak turunkan segala bentuk bantuan tentera, segala bentuk malapetaka itu daripada langit, tak perlu, kata Allah, tak perlu kami nak turunkan. Sebab apa? Sebab keadaan Ashabul Qaryah satu perkara yang kecil saja bagi Allah. Manusia nak tolak dakwah itu satu perkara yang kecil bagi Allah. Yang hakikatnya orang-orang yang menolak dakwah ni tak rugi pun bagi Allah, tapi rugi bagi diri mereka itu sendiri. Sebab apa? Sebab mereka telah pun dibentangkan jalan untuk beriman, akan tapi mereka memilih jalan untuk tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan bahawa ma kunna munzilin, kami tak pun berhajat kepada mereka untuk menurunkan sebarang bentuk tentera ke, sebarang bentuk musibah ke, sebarang bentuk balak ke kepada mereka. Ni berbeza dengan situasi yang pernah berlaku pada zaman Nabi SAW dalam peperangan Badar. Dalam peperangan Badar itu, baginda Nabi SAW minta dengan Allah, Allahumma in tuhlik hadhihi al-isabah falan tu'bad abada. Nabi kata dengan Allah, wahai Allah, kalau sekiranya hancurlah pasukan ini, merujuk kepada tentera Islam, andai kata tentera Islam ketika itu kalah, hancur, tewas, bahkan mungkin mati dalam peperangan, maka falam tu'bad abada, maka tidak akan ada orang yang menyembah kamu lagi, wahai Allah. Nak tunjukkan bahawa perbezaan situasi itu, Ashabul Qaryah mereka tolak dakwah Rasul-Rasul, tapi satu keadaan yang biasa bagi Allah. Tapi bagi dalam peperangan Badar, Allah baginda menggambarkan kalau sekiranya kalahlah tentera Islam, maka tidak akan ada orang yang sembah Allah lepas itu. Jadi kalau kita ingat bahawa dalam peperangan Badar itu Allah Ta'ala turunkan satu kumpulan daripada tentera para malaikat yang membantu tentera muslimin dalam peperangan Badar. Tentera yang dilihat oleh kaum musyrikin tapi tak dilihat oleh kaum muslimin. Ini di antara kelebihan dan juga satu bantuan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Allah katakan bahawa in kanat illa sayhatan wahidah fa idahum khamidun. Tak ada pun satu sesaan kepada mereka, melainkan dengan satu teriakan saja, seketika itu mereka terus mati. Maka Allah nak gambarkan bahawa tak perlu nak turunkan tentera para malaikat, tak perlu nak turunkan banjir besar seperti zaman Nabi Nuh AS, tak perlu untuk adanya dibelahkan lautan seperti zaman Nabi Musa yang menenggelamkan Fir'aun, tak perlulah ada seperti kaum Nabi Musa juga, iaitu Qarun yang ditenggelamkan dia dengan harta-hartanya. Allah kata in kanat illa sayhatan wahidah, cukuplah sekadar dengan satu suara teriakan saja, satu suara pekikan, satu suara teriakan saja, maka mereka itu mati serta merta. Contohlah sahabat yang dikasihi oleh Allah, kita nak menggambarkan bagaimana ayat ini, iaitu kalau kita pernah ada pengalaman, kalau pernah ada pengalaman duduk kat asrama, ataupun pengalaman ketika belajar di sekolah dulu, ketika kita tengah bising dalam kelas, tengah bising dekat asrama, tiba-tiba datang warden kita, datang cikgu kita, dia jerit senyap, maka semua terus senyap. Dia jerit sekali senyap, semua terus automatik semua terus senyap. Maka nak gambarkan betapa keadaan Ashabul Qaryah sedang mereka dengan urusan dunia, ada yang bekerja, ada yang membeli, ada yang berjalan, ada tengah buat urusan, datang satu suara pekikan, maka matilah mereka itu serta merta, tanpa mereka sempat nak beranjak selangkah pun mereka tak sempat. Ini nak katanya, ini satu keadaan bagi Allah Ta'ala tu
nak memberikan satu balasan kepada hamba-hambanya yang ingkar, yang sombong tu mudah saja bagi Allah. Tapi manusia lah yang rugi kalau kita tolak dakwah, kita menafikan dakwah, maka kitalah jadi orang yang rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan bahawa ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Maka alangkah mesanya penyesalan hamba itu setiap kali datang seorang rasul kepada mereka, mereka selalu mempermain-mainkannya. Allah Ta'ala nak gambarkan betapa dahsyatnya penyesalan yang menimpa kepada Ashabul Qaryah. Sebab apa? Sebab mereka ni mengalami satu saat dimatikan oleh Allah dalam keadaan mereka tidak beriman pun kepada Allah. Bahkan mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tempat mereka di akhirat tu dah, mereka tu di neraka Allah. Allah katakan bahawa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Sebab mereka ni jahat daripada perkataan, jahat daripada tindakan, jahat juga daripada perbuatan. Mereka memperolok-olokkan. Datang Rasul ajak mereka mempersendakan. Datang Rasul kepada mereka nak ajak mereka untuk beriman, mereka kena mempermain-mainkan. Ini kata Allah, illa kanu bihi yastahzi'un. Bahawa tindakan mereka tu sebenarnya satu tindakan yang melampaui batas. Orang ajak buat baik, dia menafikan. Orang ajak dia buat baik tapi dia memperleki-lekikan. Maka Allah datangkan satu balasan yang dahsyat kepada mereka. Allah katakan lagi, alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Tidakkah mereka mengetahui betapa banyak umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, golongan yang telah kami binasakan itu tidak akan mampu untuk kembali kepada mereka. Maka kata mereka ni tak mampu nak kembali ke dunia setelah mana dibinasakan oleh Allah. Allah katakan alam yarau kam ahlakna qablahum. Tidakkah kamu melihat, tidakkah kamu memperhatikan, mengambil iktibar, mengambil pengajaran terhadap kisah-kisah umat-umat Nabi-Nabi yang terdahulu yang telah pun ahlakna kata Allah, yang telah pun kami binasakan kepada mereka, yang telah pun dibinasakan oleh Allah min qablihim qablahum minal qurun annahum ilaihim la yarji'un. Dengan sebab mereka ni ingkar, mereka ni sombong, mereka ni takabur dengan Allah, maka mereka tak lagi kembali ke dunia. Bila orang dah tak kembali ke dunia tu, makna kata mereka dah tak ada lagi peluang untuk beriman kepada Allah. Maka matilah mereka ni, matilah keadaan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan banyak dah kisah Nabi Nuh, kisah umat Nabi Nuh, kisah umat Nabi Lut, kisah umat Nabi Hud, kisah umat Nabi Musa, kisah umat Nabi Isa sebagainya. Kisah umat yang tahu, kisah umat Nabi Zakaria. Semua kisah ini telah pun disampaikan oleh Allah melalui nabi-nabi mereka. Yang mana kalau Allah kamu tak ambil iktibar, maka kamu sebenarnya menjadi orang yang sangat rugi di dunia ini. Bahkan juga kalau kamu ingkar pada Allah, kamu matilah dalam keadaan kamu kufur kepada Allah, kalau katakan bahawa annahum ilaihim la yarji'un, bahawa kamu tidak akan sekali berpeluang untuk kembali ke dunia untuk beriman kepada Allah. Wa in kullamma jami'un ladaina muhtarun. Semuanya akan setiap umat semuanya akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan bahawa setiap manusia ni semuanya itu akan dinantangkan daripada umat Nabi Adam alaihissalam sampailah kepada umat Nabi Muhammad. Semua itu akan dihadapkan kepada Allah, akan dipertemukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk disoal akan amalannya, akan disoal akan imannya, akan disoal akan kekufurannya bagi orang yang beriman. Maka akhirat itulah tempat untuk mereka menuai hasil segala amalan untuk dibalas dengan syurga Allah. Tapi bagi orang yang kufur, orang yang ingkar, yang tidak mahu beriman, maka akhirat itulah satu tempat yang menjadikan mereka ni kembali ke tempat yang sangat menyesatkan kepada diri mereka. Maka sahabat yang dikasihi Allah, pada ayat yang ke-28 sampai yang ke-32 ni nak ceritakan satu keadaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga satu kisah yang menamatkan tentang kisah Ashabul Qaryah. Sombong macam mana pun mereka kat dunia, angkuh macam mana pun mereka dengan kuasa, hebat macam mana pun mereka dengan tenaga yang mereka yang kuat tu, tapi dengan satu suara saja mereka itu boleh dihancurkan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Bahkan juga dengan kesungguhan mereka itulah yang menyebabkan mereka itu diazab oleh Allah Ta'ala pada ketika mereka hidup di dunia ini. Tuan-tuan, para sahabat yang dikasihi oleh Allah, InsyaAllah kita akan sambung pada pembincangan ayat yang kedua, yang seterusnya pada siri kita yang akan datang, yang juga membincangkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membangkitkan semula manusia yang telah dimatikan. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini dapatlah sama-sama kita fahami tentang surah Yasin dan juga dapatlah sama-sama kita amalkan. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siru ala barakatillah. Okay, Assalamualaikum. Boleh dengar suara saya? Boleh, Bi. Okay. Sorry, saya dalam kereta. Saya sedang bermusafir. Kak Yan, share saya punya slide. Okay, sementara tu saya nak kenalkan diri. Saya Vidya Zandra Noliza binti Muhammad Amin Ar-Rashid. Saya adalah senior occupational therapist. Dulu saya berkhidmat di KKM dan sekarang saya pencen pilihan. Dan saya buka saya punya center sendiri, Nourish Training and Rehab Center untuk treat, untuk rawat anak-anak saya dan anak orang luar juga yang memerlukan perkhidmatan saya. Okay, so saya boleh teruskan kan? Tapi sebelum tu nak tanya, V sendiri ada anak istimewa ya? Ada Kak. Saya ada 2 orang anak istimewa. So bila seorang saya masih kerja, so saya dinaikkan pangkat sebagai penyelaras perkhidmatan OT Negeri Johor. Lepas tu anak nombor 3. So anak nombor 4 pun bila start ada masalah, so saya fikir balik lah. Saya sibuk dengan anak orang kat luar. So anak sendiri pun tak tertengok kan. So saya cuti separuh gaji, studi laba gaji, lepas tu saya pencet. Saya anak saya ada 2 orang disleksia dan dah start ciri-ciri mild autism lah. Okay. Dia adalah So, insan terpilih. So saya boleh rasa macam mana parent-parent saya rasa. Sebab saya juga ada anak 2 orang disleksia dan kebetulan juga bila saya start pencen, anak saya yang kelima pun speech delay. So saya boleh rawat segera. So sekarang walaupun dia dah 5 tahun tapi performance dia lebih laju daripada kakak dia yang 7 tahun tu lah. Sebab saya bila yang nombor 3 tu, nombor 3 saya tak rawat sampai saya buka center. Anak saya 10 tahun baru saya rawat dia. So anak yang nombor 4, 3 tahun lebih tu saya dah nampak, saya masa tu center saya pun baru buka, saya terus rawat. So anak saya nombor 5, 2 tahun lebih saya dah start dekat center sendiri lah. Tapi bukan under saya lah, staff saya yang buat. So Alhamdulillah perkembangan dia orang improve. Yang kecil tu lah yang memang saya nampak lebih laju daripada kakak-kakak dia sebab 2 tahun lebih saya dah start treatment kan. Yang lain agak lambat. So itulah. Tak apa. Ibu terpilih Alhamdulillah. Okay, so hari ni saya diberi tajuk oleh setiausaha apa tajuk Kak? memahami dan menangani stigma terhadap anak-anak istimewa. Okay, so hari ni apa yang saya akan share adalah tiga topik ni lah insyaAllah sebab masa yang diberikan hanya 30 minit kan. So saya kalau bercakap selalunya saya paling kurang cakap 2 jam. Sebab ada sekolah yang jemput saya, dia bagi saya masa 1 jam. So saya kata cikgu tak boleh, saya nak 2 jam. Sebab 1 jam macam tak sampai lah. Banyak benda yang saya rasa saya tak boleh nak sampaikan. Okay. Masih tak nampak. Okay. So perkongsian malam ni, yang pertama saya akan share tentang kategori OKU di Malaysia. Yang kedua saya akan terangkan tentang OKU pembelajaran sebab ini yang paling banyak sekarang dan pentingnya terapi cara kerja kepada anak-anak berkeperluan. Sebab saya sendiri OT kan, saya terapi cara kerja. Okay Kak? Okay, so kan dugaan pakai handphone ni macam kecil je. Alright. So okay, data yang saya dapat ni daripada JKM lah. Okay, sehingga 30 Jun tahun lepas 2022 seramai 36,601 individu di Malaysia disahkan autism.
Dan daripada angka itu seramai 24,748 individu terdiri daripada golongan kanak-kanak di bawah umur 12 tahun. So info yang saya dapat daripada pakar Dr. Ching, sekarang Dr. Ching berada di regency lah, dulu dekat HSI, ratio anak-anak autism dah semakin meningkat. Kalau dulu masa saya study 2011 dulu ratio 1 dalam 150 orang. Tapi tahun lepas bulan 10 doktor bagi tahu saya 1 dalam 44 orang. Tapi tahun ini semakin meningkat 1 dalam 36 orang. So cuba bayangkan dalam satu kelas sekolah 36 orang pasti ada satu anak yang autism. Okay, so saya nak share tentang kod-kod OKU yang digunakan di Malaysia. Yang pertama adalah DE, masalah pembelajaran. Masalah pendengaran. Okay, juga. Yang kedua, BL, masalah penglihatan. Okay, ini semua dia tak ada masalah lain selain daripada inilah. Okay, kalau penglihatan plus autism, dia akan masuk autism. Okay, yang ketiga SD pertuturan. Pertuturan ni dia lebih pada bahasa saja. Dia bukan hanya kanak-kanak, macam ada orang kena stroke, ada orang yang ada masalah dekat mulut, dia tiba-tiba dia ada masalah pertuturan, so itu yang dimasukkan dalam OKU pertuturan. Tapi kanak-kanak biasanya doktor tak akan diagnose dan masukkan dalam kategori pertuturan lah. Okay, yang keempat PH fizikal, yang ini pun sama, dia totally 100% fizikal saja. Contoh kaki kodong, paraplegia, maksudnya lumpuh separuh kaki, separuh badan, sama ada anggota bawah saja ataupun sebelah badan pun itu dikirakan fizikal sajalah. Okay, bawah Kak. Yang kelima LD pembelajaran. So hari ini saya akan terangkan banyak tentang LD ni lah, masalah pembelajaran. Okay. Yang keenam ME, mental. Okay, mental ni sangat popular dekat Malaysia ni kan. So mental ni dia kalau tak ada masalah lain, macam contoh autism, dia masuk dalam kategori pembelajaran. Dia tak masuk dalam mental. Tapi kalau dia dah berumur 18 tahun ke atas, ada kemungkinan doktor akan tukar dia punya kategori ke mental lah, sekiranya dia lebih sama macam severe autism, so dia akan masuk dalam kategori ni. Okay, so 7 MD. MD ni pelbagai. Pelbagai maksudnya dia ada fizikal, dia ada autism, dia ada sawan, dia ada banyak. Okay, so jangan terkejut, anak-anak autism dia ada potensi bila dia membesar, dia ada potensi untuk dapat sawan. Okay, so statistik pendaftaran OKU sehingga 31 Januari, Johor sahaja. Okay, untuk OKU pembelajaran 26,823 orang. Okay, bawah Kak. Kak Yan, turun bawah. Okay, alright. Untuk Malaysia, OKU pembelajaran seramai 235,731. Tapi saya pasti data ni bukan yang sebenar lah, sebab kebanyakan pesakit saya pun tak register sebagai OKU. So saya rasa data daripada WHO adalah 1% daripada populasi kita. So sebab tu saya rasa data ni sebenarnya lagi banyak, tapi ramai yang tak mendaftar lah. Okay, untuk dari segi umur pula, bawah 6 tahun, masalah pembelajaran seramai 6,611 orang, tapi daripada 6 hingga 12 tahun sekolah rendah, dia 56,000 orang lah. Okay, kita lengkap. So yang kedua adalah penerangan mengenai OKU pembelajaran. Okay, so OKU pembelajaran ada satu, global developmental delay. Yang kedua, Down syndrome. Okay, sebab kalau dulu dia semua masuk pembelajaran, tapi sekarang ni dia dah pecah-pecahkan lah. So 3, attention deficit hyperactive disorder, yang ini hyperactive lah. Okay, yang keempat autism. Dulu ada macam-macam jenis autism, tapi sekarang pakar dia tak satu saja autism spectrum disorder, cuma dia punya berbeza adalah level. Level 1 ringan, level 2 sederhana, level 3 teruk. Yang kelima intellectual, yang keenam, nanti dekat bawah saya akan terangkan lebih lanjut lah. Yang keenam specific learning disability ataupun selalu kita panggil specific LD. Okay, so kita ada 6 lah. Okay, global developmental delay. Apa maksud global developmental delay? Biasanya kalau untuk anak-anak 5 tahun ke bawah sahaja.
Okay, kalau anak-anak tu dah 5 tahun ke atas, kita dah tak panggil dia developmental Global Development Delay, GDD lah selalu kita panggil. Okay, dia biasanya GDD ni apa? Biasa GDD ni dia ada masalah dekat fine motor, dekat bahagian perkembangan. Okay, sama ada bahasa, ataupun motor, ataupun kognitif, sosial, okay, ataupun aktiviti harian. Maksudnya dia tak boleh berdikari, dia masih pakai pampers. Dia masih, kita tengok dia 5 tahun, tapi kalau kita tengok perkembangan dia baru 2-3 tahun. So yang itu kita panggil dia GDD lah, tapi untuk 5 tahun ke bawah. Kalau dia lebih 5 tahun, kita dah tak panggil dia GDD dah. Biasanya kita dah diagnose dia. Sebab tu anak-anak yang lebih pada 5 tahun, memang saya suggest untuk jumpa pakar untuk confirm diagnosis. Alright, yang kedua Down syndrome. Down syndrome ni sangat popular, semua orang tahu sebab muka dia semua sama. Tapi sekarang ni dah ada, kalau dulu Down syndrome, autism ada, tapi sekarang ni dah ada macam-macam dan ada juga yang features dia tak nampak sangat pun macam Down syndrome. Tapi bila kita check darah dia, yes, dia memang ada Down syndrome. So Down syndrome ni hanya boleh kita tahu melalui check darah je lah. Kita tak boleh macam tengok je kita dah cakap okay budak ni Down syndrome. Biasanya kita tak akan confirm selagi doktor tak check darah lah. Okay. Cuma kalau jumpa anak Down syndrome ni sepatutnya bila dia lahir je doktor dah nampak, doktor dah buat dah diagnose dan sepatutnya treatment dah kena buat terus lah. Tapi saya ada dapat satu kes yang lepas treatment, lepas dah confirm dia Down syndrome, lepas tu tak buat apa-apa, dia datang jumpa saya anak dia dah 4 tahun. So banyak perkembangan dia lewat, so baru nak start terapi. So kalau ada jumpa siapa-siapa yang memang dah confirm Down syndrome, memang kena datang sebab Down syndrome dia punya perkembangan memang akan lambat kalau kita tak stimulat. Okay, sebab saya ada kes yang dia datang sendiri jumpa saya, anak dia 3 bulan. So daripada 3 bulan kita dah buat stimulasi, kita dah buat rangsangan perkembangan semua tu. Tapi pakar siap tanya, kenapa hantar anak cepat sangat pergi buat terapi? So saya pun tak faham, saya tak pasti sama ada itu pakar ataupun doktor lah, doktor biasa. Sebab bagi kami terapis paling cepat datang terapi lagi bagus. Okay? Sebab masa tu anak tu umur 1 tahun baru doktor rujuk ke terapi, ke OT dekat HSI. So apa keputusan daripada assessment OT HSI, anak ni dia perkembangan dia normal. Okay, sebab daripada 3 bulan dia datang jumpa saya setiap minggu tanpa miss sampai dia setahun. So datang pergi jumpa OT dekat hospital, perkembangan dia normal. So bila macam tu mak dia happy lah. Okay, sebab apa yang mak dia buat tu adalah tepat. Okay, so seterusnya adalah ADHD. Okay, ADHD ni kalau kita tahu dia hyperactive. Okay, so dia ada 2. Satu ADHD, dia ada hyperactive dan dia ada masalah tumpuan. Dan satu lagi yang ada ADD. ADD tu maksudnya dia ada masalah tumpuan tapi dia tak ada hyperactive. Okay. So hyperactive ni dia selalunya kita akan nampak masa kecil dia sangat aktif. Anak hyperaktif, kita akan cakap budak ni tak penat ke? Betul tak? Kan? Tapi sebenarnya kenapa dia jadi macam tu? Sebab otak dia tak pandai nak shutdown. Otak dia sendiri yang macam kalau kita tahu kita penat, kita kena tidur. Tapi anak hyperaktif ni otak dia tak ada signal untuk rehat, tak ada. That's why dia buat sampai dia betul-betul penat baru dia akan tidur. Okay? Tapi budak hyperaktif bila dia membesar, dia akan pergi kepada dua haluan. Satu, dia akan jadi sangat pemalu, dia akan jadi antisocial. Okay? Satu lagi, anak hyperaktif ni dia akan jadi sangat agresif. Okay, kalau macam dulu vandalism tu kan. So itu cuba kita assess, ada kemungkinan masa dia kecil dulu dia ada hyperaktif. Alright, okay Kak. Betul kan? Alright, autism. Sekarang sangat-sangat ramai orang tanya. Setiap kali parent jumpa saya, parent akan tanya, puan anak saya autism ke? Anak saya autism ke? Saya tak akan sebab saya tak layak untuk diagnos anak tu autism ataupun tidak. Okay, tapi saya boleh cakap, okay, saya nampak macam ada, saya nampak macam tak ada. Tapi siapa yang boleh diagnos hanya pakar perkembangan kanak-kanak, pakar child psychiatrist, itu saja yang boleh diagnos. Okay, jangan pergi pakar kanak-kanak. Ini
pendapat saya lah. Okay. Pakar kanak-kanak dia lebih pada fizikal. Maksudnya dia cek darah ada masalah dia rawat. Dia scan, dia x-ray ada masalah dia rawat. Tapi dia tak nampak budak ni degil, budak ni tak dengar kata, budak ni lambat cakap. Pakar kanak-kanak dia tak nampak benda tu. So sebab tu jangan jumpa pakar kanak-kanak. Lebih baik jumpa pakar perkembangan ataupun child psychiatrist lah. Child psychiatrist biasanya 4 tahun, 5 tahun start prasekolah baru dia akan tengok. Sebelum umur tu biasanya pakar perkembangan lah, CDC. Child Developmental Specialist yang akan tengok anak-anak ni lah. So autism ada banyak sangat tapi sekarang dia dah jadikan satu je. Dia dah jadikan autism spectrum disorder je. Ataupun kita selalu panggil dia ASD lah. ASD ni dah ada level 1, level 2, level 3. Macam saya cakap tadi, level 1 ringan, level 2 sederhana, level 3 teruk. Anak-anak autism ni dia ada masalah dekat saraf. Dekat saraf. Sebab dulu saya pernah join ada satu support macam group lah, group autism. Dia cakap anak saya bukan sakit. Autism ni bukan satu penyakit. Tapi saya masa tu saya seorang kan. So saya dengar je. Cuma sebenarnya memang kalau autism bukan satu penyakit, dalam buku DSM doktor tu tak wujud perkataan autism lah. So sebenarnya kerana anak-anak autism memang satu penyakit sebab dia ada masalah dekat neuro, dekat saraf, dekat otak. So cara pemikiran dia selalunya terbalik daripada kita lah. And selalunya dia akan ada masalah sosial, so dia akan start dengan masalah bahasa masalah speech, lepas tu dia akan start dengan masalah-masalah lain lah. Tapi macam anak saya yang 2 orang tu memang dah start mild autism sebab bahagian sosial. Dia masa doktor assess yang anak saya yang nombor 3 tu sekarang dah form 1, masa kita assess dia masa darjah 6 tahun lepas, biasalah assessment standard pakar adalah pen jatuh, lepas tu doktor turun bawah ambil pen, lepas tu terantuk meja. Betul tak? Pernah jumpa tak benda-benda macam tu? So doktor nak reaction pada anak adalah dia kena simpati. Tapi anak saya dia buat tak tahu je. Doktor cakap aduh sakit, dia tengok doktor, lepas tu dia sambung buat kerja. So benda tu pun doktor cakap dia tak prihatin. So memang dia tolak markah lah. So bila balik saya tanya anak saya kenapa tak respon? Dia jawab, tak tahu tak Kak Yan, kelakar sangat. Dia cakap doktor berlakon. Budak 12 tahun, for sure dia tahu doktor tu berlakon ke tidak kan. Tapi macam saya kata tak apalah, doktor memang berlakon. Tapi awak kena buat apa sepatutnya awak kena buat. Doktor cakap sakit. So macam doktor sakit, macam dia nak kita ada reaction, bukan tengok, okay fine. Macam tu. Sebab anak-anak kita sekarang ramai yang macam tu. Yes, betul. Dia cakap doktor berlakon. So macam saya, ya Allah, saya tak nak cakap apalah. Tapi bila doktor dah assess macam tu, so keluarlah kad OKU yang dia adalah mild autism. Tapi saya tak tahu kenapa JKM dia tak ambil mild autism, dia ambil dia dyslexia. So anak saya ada specific LD. Anak saya tergolong dalam specific LD sebab dia ada dyslexia dan dia ada dyscalculia. Nanti kejap lagi saya terangkan. Alright. So yang seterusnya adalah intellectual. Intellectual ni dia macam ni. Dia kalau macam kalau zaman dulu kita panggil dia mental retarded. Kita panggil dia mental retarded ataupun terencah akal. Itu bahasa doktor yang dulu. Tapi bila yang baru-baru ni dia tukar, dia jadikan intellectual disability. Kalau pernah dengar lah. Bila saya tanya pakar, macam mana ID ni, sebab masa dia baru-baru guna, saya macam confused. ID ni apa masalah dia? Rupanya pakar cakap satu, dia nak sedapkan bunyi. Kalau dulu mental retarded, cuba bayangkan kita tiba-tiba doktor cakap, anak awak mental retarded. Mesti saya rasa as a parent terus depressed kot, kan? Tapi bila intellectual disability macam sedap sikit bunyi kan. Tapi hakikatnya dia adalah mental retarded. Sebab bila saya tanya parent, anak saya intellectual disability. So macam saya kata, faham tak sebenarnya apa? Sebab kita boleh tahu, sebab saya memang ada kes yang seorang, sekarang dia sebagai anak saya 13 tahun. Kita cuba ajar tapi sangat slow. Kita cuma boleh masukkan, kita tak tahu bila dia akan faham. Macam mana? Tapi budak intellectual disability, doktor akan diagnose 5 tahun ke atas. Lepas 5 tahun ke atas, baru doktor akan diagnose intellectual disability. Sebab doktor cakap, dia macam
Satu ni dia autism, okay? Satu ni dia intellectual disability. So doktor akan tengok tengah-tengah dia yang ke mana. Kalau dia arah ke autism, doktor akan diagnose dia autism. Tapi kalau dia arah ke lebih ke intellectual disability, doktor akan diagnose dia intellectual disability lah. Tapi kalau autism yang severe, autism yang level 3, so kita boleh nampak juga yang dia mungkin ada ciri-ciri intellectual disability juga. Cuma dia punya tahap tu tak seteruk intellectual disability yang betul lah. Alright, so seterusnya specific learning disability ataupun shortcut dia specific LD. So kita ada 3, kita ada dyslexia. Lagi Kak? Kita ada dyscalculia. Bunyi sedap kan? Yang ketiga kita ada dysgraphia. Okey, turun Kak. Alright, so apa maksud dyslexia? Dyslexia ni dia saya dapat soalan banyak sangat. Dyslexia ni apa? Apa tu tulis terbalik ke? Itu adalah salah satu sahaja tanda-tanda anak kita dyslexia tulis terbalik. Tapi sebenarnya anak kita tak faham. Dia ada masalah menulis, dia ada masalah mengeja, dia ada masalah mengira dan dia ada semua yang saya tunjuk kat sini dia ada masalah. Sebab tu ya dia selalunya confused sama ada BD, UN, kadang-kadang ada yang budak macam tu ataupun ada budak yang tulis cermin. Okay, saya tak pasti tuan-tuan pernah nampak ke tak, tapi memang kalau kita tulis tu, lepas tu kita tengok cermin, macam tu lah dia tulis. So dia tulis nama dia memang terbalik cantik je macam cermin. Okay, so anak-anak ni memang dia macam tu. So macam contoh saya ada patient 12 tahun baru datang, saya tanya soalan simple je, sekarang siang ke malam? Dia tak boleh jawab. So macam saya ulang lagi, sekarang siang ke malam? Dia macam, macam tu. Okay, tapi bila mak dia cakap, tengok luar siang ke malam? Oh siang dia cakap. So saya tanya kenapa tak jawab soalan saya? Dia kata saya tak faham soalan. So cuba bayangkan kalau anak kita pergi sekolah nak jawab exam. So dia tak faham soalan, macam mana dia nak jawab? So itu adalah masalah anak-anak autism. Bukan, masalah anak-anak dyslexia. Okay, bukan hanya dia tulis terbalik sebab dia tak faham. Sebab tu dia tak boleh jawab. Tapi bila anak-anak dyslexia ni dia dah faham, insya-Allah dia akan faham seterusnya. Macam anak saya yang saya kata form 1 tu sekarang dia dyslexia and darjah 1 pun dyslexia jugalah. Tapi alhamdulillah dua-dua kelas perdana lah, dia tak masuk kelas PPKI. Okey Kak. Next. Saya memang suka cerita Hindi. Alright, dyscalculia. Dyscalculia ni biasanya dia ada masalah matematik. Okey, macam tu lah, macam yang belah kiri tu kan. So bila soalan matematik dia nampak cantik je perkataan huruf nombor-nombor tu kan. Tapi yang belah kanan tu yang warna merah tu dia nampak nombor sangat serabut. Okey, so memang anak-anak dyslexia ni kalau dia ada dyscalculia memang dia tak boleh buat. Dia memang tak faham. Sebab anak saya walaupun setahun lepas dia 12 tahun, kita buat assessment matematik dia masih 9 tahun. So bila 9 tahun dia memang sebenarnya tak boleh nak yang dia boleh sekarang matematik tambah, tolak, darab, bahagi simple-simple je. So macam sekarang dia tingkatan 1, bila saya tengok dia ada improvement sikit lah, dia boleh faham. Cuma anak saya ni dia kenapa dia tak masuk PPKI sebab dia punya markah semua borderline. Sebab anak saya yang form 1 tu dia dyslexia matematik, dia dyslexia English dan dia ada masalah jawi. So dia bukan semua subjek yang dia masalah lah. Okay. So yang seterusnya dysgraphia. Saya speech delay tau. Saya cakap umur 4 tahun. Sebab tu saya bila ada word-word yang susah-susah ni saya susah nak sebut. Sebab saya sendiri ada dyslexia. Saya ada speech delay. Dysgraphia, okay, adalah keadaan mempengaruhi keupayaan motor skill. Okay. Biasanya anak-anak macam ni dia ada sebab dysgraphia ni kita tahu macam lokasi kan, graf macam geografi macam tu kan. So apa yang jadi pada anak-anak kita ni biasanya dia nak tulis tu, kalau tengok contoh yang saya bagi tu dia sekejap dia sekejap A dekat atas, A kat bawah, lepas tu dia punya dia confuse huruf besar huruf kecil. So dia ada masalah biasanya huruf dia tak macam kita. Kalau nak senang tengok yang macam contohlah
Sebab yang ni saya baru belajar tentang masalah pembelajaran 16 hari bulan hari tu. Sebab ada pengajar daripada KPM, dia buat research PhD dia, so dia share lah apa yang treatment untuk anak-anak yang ada masalah macam ni, masalah menulis. So insya-Allah next year saya akan start untuk rawatan menulis sahaja. Okey Kak, next. Alright, so kita pergi ke topik ketiga. Sempat lah 15 minit lagi. Okay. Yang ini. Alright, so yang ini saya listkan semua apa peranan. Ini bukan semua lah. Sebenarnya apa yang saya terangkan ni adalah peranan occupational therapist hanya untuk kanak-kanak. Sebab occupational therapist ni dia cover daripada baru lahir sampailah orang tu nak meninggal. Okay, so setiap tu memang kami ada peranan tertentu. Contoh macam kanak-kanak ada masalah menghisap, so kita buat stimulasi untuk menghisap. Okay, kalau contoh sampai orang nak meninggal, palliative care, so kita nak bagi dia relax, nak kurangkan tekanan, nak minta dia bersedia untuk apa-apa sahaja kejadian. So itulah peranan OT. Okay, sebab orang nampak OT ni senang je, main game je, main gelak-gelak je, main lompat je, tapi sebenarnya di sebalik OT tu banyak sangat. Kak Yan, belum Kak Yan. Okay, so ataupun saya tak perlu baca. So penilaian yang kami buat untuk kanak-kanak biasanya perkembangan. Okay, itu adalah first. Okay, sebab tu masa saya kat KKM dulu, saya adalah pengajar bahagian klinik ibu dan anak lah. So saya ajar staff nurse macam mana cara nak access kanak-kanak, dan saya juga ajar PDK, cikgu-cikgu di PDK dan cikgu-cikgu PPKI tentang perkembangan kanak-kanak. Sebab kalau cikgu staff tak pandai tentang perkembangan kanak-kanak, macam mana dia nak tahu anak ni ada masalah, anak ni ada masalah. So sebab tu saya memang dah start buat kelas parenting, memang saya start dengan perkembangan kanak-kanak, sebab saya nak parent ni tahu, okay, kalau anak umur macam ni dia kena macam mana, okay, apa sepatutnya dia kena achieve. Okay, sebab ada yang blender bagi anak makan nasi yang dah di blend sehingga umur 2 tahun. Alright, so macam mana anak nak bercakap? Alright, so next kita jalankan masalah sensory. Biasanya sensory ni apa? Sensory ni penglihatan deria, penglihatan, pendengaran, rasa, okay, macam rasa untuk lidah juga, rasa untuk kulit, okay, penglihatan sesuatu lah, okay. Biasanya saya tak tahu mesej tu, kejap lagi saya tengok ya. Biasanya anak-anak ni dia terbalik. Sebab tu ada anak yang kita akan nampak budak ni kasar lah main dia. Sebenarnya pada dia kasar tu lah lembut. Okay, tapi bila kita lembut-lembut dengan dia tak suka. Sebab pada dia lembut tu kasar. Okay, so biasanya diorang ada deria, diorang ada otak, dan biasanya otak dia kata salah tafsir. Alright, untuk next kesediaan ke sekolah, yang ini untuk anak 5-6 tahun. Okay, kita nak buat assessment untuk kita tahu adakah dia layak untuk kelas perdana, ataupun dia pergi PPKI. Okay, sebab pengalaman saya sendiri, anak saya yang nombor 4 tu untuk pra tahun lepas 6 tahun pra sekolah, doktor pakar suruh saya extend. Maksudnya tahun ni masuk lagi sekali pra sekolah. Tapi saya tak setuju sebab lepas saya buat kesediaan ke sekolah punya penilaian, anak saya cuma 139/140. So saya rasa hanya 1 markah saja kurang. So saya tak setuju. Tapi bila saya bincang balik dengan pakar, saya kata saya tak masuk kelas agama, saya cuma masuk kelas kebahasaan, dan saya buat macam hantar kelas membaca semua, so pakar setuju. So sekarang anak saya masuk kelas dia 1 lah. So sebab apa? Sebab bila ada keputusan kesediaan ke sekolah ni, so pakar akan setuju dan kita senang nak bincang dengan cikgu. Untuk next masalah pembelajaran, kalau anak dah 7 ke 9 tahun dia ada masalah, tak faham soalan, macam-macam ada masalah kat sekolah, so bolehlah buat masalah ni, buat penilaian masalah pembelajaran untuk kita tahu apa masalah anak. Alright, so untuk next ada penilaian rumah atau sekolah. Ini biasanya untuk anak yang ada masalah fizikal, okay, ataupun anak yang ada masalah nak pergi toilet. So kita datang untuk pergi sekolah dan kita assess barriers yang ada dekat sekolah, dan kita akan advise dekat cikgu apa nak kena buat. Contoh anak tu ada pakai wheelchair, so kita akan suggest dekat sekolah untuk turunkan dia punya kelas untuk dekat bawah. Kaya, next.
Alright, so seterusnya peranan OT juga ini adalah intervensi kami. Ini adalah antara intervensi yang kita jalankan, perkembangan kanak-kanak. Okey, biasanya untuk saya, walaupun anak tu dah umur 6 tahun, kalau sebelum PKP, yang datang jumpa saya assessment, kalau 7 tahun biasanya saya akan buat terus masalah pembelajaran. Tapi sejak PKP ni, even 7-8 tahun, saya akan start dengan perkembangan kanak-kanak dulu. Saya nak pastikan perkembangan 6 tahun tu dia lulus, baru saya akan pergi ke buat assessment masalah pembelajaran sebab ada pasien saya 9 tahun tapi dia punya perkembangan baru 4 tahun. Okay, so macam mana dia dekat sekolah tu. So ini adalah contoh-contoh intervensi lah, treatment yang kami buat. Primitive reflex dengan executive function ni adalah, executive function adalah cara anak kita tu nak guna otak secara advance. Macam kita pun sebenarnya kita boleh belajar juga executive function ni. Contohnya, kalau orang ketuk pintu apa nak buat? Okay, kalau kita tak buat apa-apa, kita tunggu je. So apa akan buat? Apa akan terjadi? So kita nak anak kita tu fikir lagi dalam lah. Alright, sejak primitive reflex ni, kalau kita tahu baby masa kecil kita pegang, dia akan cari kan. So benda tu akan sampai satu masa dia akan hilang dan baby tu akan bergerak sendiri untuk isap. Okay, tapi kalau reflex tu tak habis, okay, so dia akan jadi masalah. Sebab tu kalau macam ada anak kita tiba-tiba jadi takut, jadi anak penakut kan, buat tu tak boleh, buat ni tak boleh, itu maksudnya refleks dia dah aktif balik. Okay, termasuk pun kita yang dah dewasa ni, kalau contoh macam tiba-tiba kita macam nak pergi sini takut, nak pergi sana takut, so kena check refleks balik, ada kemungkinan kita punya refleks aktif balik. Bila refleks kita aktif, so kita tak boleh nak move on sebab kita stuck dekat kawasan tu. Okay, kita stuck dekat refleks tu. Sebab refleks tu dah control kita, so kita tak independent untuk buat sesuatu yang kita nak tu lah. Okay Kak, bawah. Sorry, okay, so ini apa yang center saya tawarkan. Okay, kita buat terapi OT, kita buat kalau dekat luar dia panggil EIP, Early Intervention Program, ataupun ada juga yang guna play school. Tapi dekat center saya guna PIAT. PIAT bukan PIAT telinga, PIAT adalah intervensi awal terapi kanak-kanak. Okay, and next adalah KEO. KEO tu executive function macam saya cakap tadi, tapi syarat dia anak mesti boleh membaca, boleh bercakap, boleh menulis. Okay, so yang lain-lain tu yang tadi saya cakap penilaian yang saya buat, and kita ada terapi speech juga. Speech akan datang hari Sabtu Ahad, and kita juga ada buat fizio untuk urutan-urutan tertentu, ataupun sekiranya anak ada masalah. Sebab macam saya cakap tadi, anak-anak autism ataupun anak-anak hyperaktif, dia sangat-sangat laju dan dia penat dan otot dia tak pandai nak relax. So bila kita jumpa fizio akan buat massage untuk relaxkan dia punya otot supaya anak-anak kita ni lebih cool down lah. Okay, next. Okay, so center saya pun kami tengah sedang buat pendaftaran untuk tahun depan. So dengan hanya RM100. So ini barang-barang yang kita akan dapat. Apa kebaikan member? Kebaikan member salah satunya dia akan dapat harga member lah. So untuk untuk next year kita akan guna harga biasa kalau bukan dia member. Okay, so saya sekarang sedang bermusafir. So saya rasa saya nak buat offer untuk siapa yang datang hari ini ataupun ada kawan-kawan yang nak join. Saya offer bagi percuma 30 minit kita buat consultation secara online. Saya akan buat screening, just screening lah. So kalau sekiranya perlu baru buat appointment dengan saya untuk buat assessment. Okay, so siapa-siapa yang nak grab 30 minit percuma dengan saya ni, so bolehlah grab. Okay, so ini adalah kita punya assessment and consultation. Saya punya consultation 1 jam setengah paling kurang. Kadang terbabas 2 jam, 2 jam setengah tu memang selalulah. Okay, sebab saya akan bagi home program dan kebanyakan anak-anak yang datang jumpa saya adalah speech delay. Okay, tapi boleh bercakap lepas 6 bulan. Sebab tu macam pakar KPJ kat Pasir Gudang tu dia agak confused. Okay, Dr. Frankie dia confused. Vidya ni OT, mula-mula dulu dia refer Vidya OT. Lama-lama Vidya OT/speech therapist. Lepas tu Vidya speech therapist. Sekarang dia tak nama saya, dia tak nulis je. Sebab dia confused. Saya ni OT ke physio, OT ke speech. Sebab kes semua yang dia rujuk kat saya boleh bercakap. Sebab apa? Sebab masa saya kat KKM memang saya yang cover speech. Saya pengajar speech jugalah masa di KKM dulu. Okay, so siapa yang nak jumpa saya, ini adalah harga untuk assessment. Okay Kak?
Kak. Okay, so ini ada combo yang kita buat untuk sempena next year lah. So ini adalah harga-harga dia. Untuk 6 bulan kita ada wave sikit. Untuk siapa yang nak 12 bulan lagi banyak wave lah. Lagi banyak kurang 7,000 untuk setahun kalau ambil yang terus setahun lah. Okay, bawah Kak. Habis lah. Alright, so terima kasih. So siapa nak follow saya, Facebook, TikTok, IG sama je sebab nama saya seorang di dalam dunia, Widya Zandria Nurliza. So boleh cari saya di Facebook, TikTok atau IG dan boleh juga WhatsApp saya. Mungkin hari ni, esok dan lusa saya memang agak busy. So boleh je WhatsApp saya kalau yang siapa yang nak booking untuk assessment tu, just kod dia KKBK, kejap, KKBK Z9. Okay. Apa tu? KKBK Z9. So just WhatsApp saya, bagi tahu je KKBK Z9 untuk saya bagi slot untuk yang 30 minit screening tu. Oh, okay. 30 minit يا حافظ احفظني يا حافظ احفظني سيحمي السنتري معهد الرفاعي يا إلهي ربي بجاه محمد أفوضك أموري يا هادي مهتدي طالبا الرفاع اسمع هذا المقال من اجتهد في الحال فاز في المآل يا طالبا الرفاع كن من الفلاح مجتهدا طلب العلم من الكياء يا نور النور نور قلبي بالعلم وصلى همتي أكرمي بالفهم يا الله بالسني والجمع اعتمادي رجا الرضا بالله